Lau kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau di atas muka dunia, kalaulah kami lau kunna nasma'u aw na'kilu, kami mendengar dan kami memikir. Kalaulah kami mendengar dan kami memikir, nascaya kami tidak akan menjadi ahli neraka. Jadi dua sebab manusia dicampakkan ke dalam neraka. Yang pertama, tidak mahu mendengar. Tidak mahu mendengar. Mendengar di situ ayat-ayat Allah Ta'ala, pengajaran Allah Ta'ala, ataupun perkara-perkara yang memberi kebaikan kepada akhirat. Jadi lalu mereka berfikir dekat negeri akhirat, ya Allah, ruginya aku kalaulah aku di atas muka dunia dahulu. Yang pertama, aku ini mendengar. Yang kedua, berfikir. Kalau kita mendengar saja, kita tidak berfikir pun, kita termasuk di kalangan orang yang rugi. Kita hanya boleh mendengar, tapi kita tak fikir. Kita bercakap tentang akhirat, tapi kita balik, kita tak fikir pun tentang nasib kita dekat negeri akhirat. Kita tidak berfikir. Maka kita pun menjadi golongan yang rugi. Maka tidak dapat tidak utamakanlah akhirat. Akhirat ini lebih penting. Dunia ada sementara sahaja. Baik, kita tengok. Maka dia kata, pilih kamu barang yang kekal atas barang yang fana. Pilih barang yang kekal akhirat, barang yang fana adalah dunia. Pilih sama ada nak akhirat ataupun nak dunia. Kalau orang cerdik, orang tak pilih dunia. Kalau dia cerdik, kalau dia cerdik, dia akan memilih akhirat. Kerana akhirat adalah perjalanan yang jauh, perjalanan yang penting bagi diri dia untuk mencari bekalan yang sebanyak-banyaknya. Sebab tu saya dah beritahu, ketua kapal kata, pulau ini singgah untuk cari bekalan. Kita nak destinasi jauh lagi. Ingat. Tapi sayangnya bila turun dekat pulau tadi, lupa yang kita nak pergi destinasi yang jauh. Lalu sedikit pun tidak mencari bekalan di atas pulau tadi. Lalu apabila nahkoda kapal panggil untuk bergerak, lalu pergi naik atas kapal, tidak ada bekalan langsung. Tidak ada bekalan langsung. Maka dia akan jadi orang yang rugi. Golongan yang kedua, dia turun atas dekat pulau tadi. Dia pun berseronok-seronok di pulau tadi. Tapi baru dia sedar, bila dia akhir-akhir itu baru dia sedar, baru dia nak berlayar, dia pun cari bekalan. Tapi malangnya sedikit saja bekalan yang dia sempat ambil. Sempat ambil. Dan golongan yang terbaik adalah bila dia turun saja di pulau tersebut, walau seindah mana, secantik mana pulau, tidak melalaikan dia. Dia tahu bahawa ini adalah tempat persinggahan saja, yang aku ditugaskan untuk mencari bekalan. Lalu dia cari bekalan sebanyaknya dan naik di atas kapal, membawa bekalan yang banyak. Siapakah yang untung? Golongan yang ketiga tadi untung. Maka demikianlah kita, kalau kita duduk atas muka dunia, maksiat, buat kemungkaran, tidak takut pada Allah, tinggal sembahyang, mendedahkan aurat, melakukan perkara-perkara dosa di sisi Allah Ta'ala, menghabiskan masa sia-sia dengan melihat perkara yang tidak berfaedah, tidak menghabiskan masa dengan melakukan amal ibadat kepada Allah. Ini semuanya merugikan kita. Merugikan kita, kerana kita akan datang di hadapan Allah tanpa membawa bekalan yang menyelamatkan kita di negeri akhirat kelak. Maka dia kata, nyatalah bagimu bahawasanya apabila membimbangkan zahirmu dengan dunia, apabila kita bimbang, sibuk, bimbang tu sibuk, kita sibukkan diri kita dengan dunia, sibuk siang malam sibuk dengan dunia. Macam-macam. Kalau hok berniaga siang malam duk fikir ke benda tu, dan dikata batinmu dengan kehendaknya, tapi batin pun begitu juga, nak kepada dunia, dan nak kepada dunia, maka tiada mudah bagimu ibadat dengan haknya, dengan sebenar-benarnya. Maknanya payah kamu nak melakukan ibadat dengan sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya. Macam mana kita nak mengesahkan Allah, nak melakukan amal ibadat dengan sebenar-benarnya? Kerana hati kita ni penuh dengan dunia. Sedangkan hati inilah menjadi pandangan Allah Ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tak tengok bentuk tubuh kamu. Allah Ta'ala tak tengok kamu ni comel ke tidak comel. Tidak. Allah Ta'ala melihat kepada hati-hati kamu, hati-hati kita yang melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan ada pun apabila zuhud engkau, maka untuk kita nak menghadapi dunia ini, maka kita berfikir, kalau macam tu takkanlah kita nak tinggal dunia. Yang pertama, kita duduk di atas muka dunia. Takkan kita duduk atas muka dunia, kita perlukan dunia.
Yang kedua, dunia ini kita tidak dapat dipisahkan. Kita perlu dunia sebab kita perlu anak, kita ada anak, kita ada keluarga, kita perlu bekerja. Ini semua dunia. Memang benar itu semua dunia. Tapi fahamlah ayat Allah Taala, wa batari fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu carilah apa-apa yang baik untuk akhirat kamu. Jangan kamu lupa nasib kamu di dunia. Kita kena cari akhirat dulu utama. Kemudian dunia tu kita kena jangan tinggalkan juga. Cari bahagian kita dunia. Tapi yang berlaku hari ni kita cari dunia dulu. Lepas kita cari dunia, barulah kita nak cari sedikit-sedikit tentang akhirat. Ini satu kesilapan kita. Bukan bermakna kita disuruh meninggalkan dunia terus. Tidak. Tidak. Kita disuruh mencari bahagian dunia, tapi kita dilarang mencintai dunia yang masuk dalam hati. Sampai ingat dunia siang malam. Inilah kita dilarang. Maka macam mana nak menghadapi? Baik, kita perlu kepada dunia. Kita perlu pekerjaan yang baik. Kita perlu pendapatan yang baik untuk menanggung anak isteri. Kita perlu keselesaan yang baik. Seperti ada kenderaan, ada rumah. Keperluan yang baik. Memang betul. Tetapi kita hanya mengambil sekadar yang memerlukan kita sahaja, kemudian selebihnya kita tumpu kepada akhirat. Jangan kita tolak. Kita tidak menolak. Menolak kerana dunia ini kita boleh gunakan untuk jalan kita sampai ke akhirat. Kalau ibaratnya jambatan ni dunia, tapi kalau tak ada jambatan tak sampai juga ke akhirat. Tak sampai juga ke tempat destinasi. Lalu jambatan tadi kita kena lalu, tapi kita lalu saja dalam waktu yang sama. Kita janganlah tumpu kepada jambatan tadi. Kita tak buat rumah atas jambatan, tak buat rumah. Kita tak singgah jambatan lama-lama. Kita hanya sekadar lalu. Maka demikianlah kita hanya lalu dekat negeri akhirat, pergi akhirat. Nabi mengatakan kamu duduk di atas muka dunia seolah-olah kamu ini orang yang dagang. Macam kita duduk dekat kampung orang. Kita duduk dekat kampung orang seolah-olah kamu orang yang dagang, ataupun kamu orang luar yang menetap, ataupun seolah-olah kamu orang yang musafir. Duduk di atas muka dunia. Jadi maknanya kita duduk atas muka dunia. Contohnya kita duduklah di luar negara sebagai contoh. Baik negara Arab, negara Yaman, negara Mesir, negara Jordan, negara Syria dan sebagainya. Walaupun kita menetap di sana, tapi hati kita duduk di sana. Hati kita duduk dekat negara yang kita cintai, Malaysia. Ada tak dalam hati kita bercita-cita, aku tetap nak balik juga di sana. Walaupun kita duduk di situ, tapi hati kita tetap juga di sana. Hati kita di sana. Jadi kita tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa. Maka bila sahaja kita nak balik, semakin gembira. Semakin nak balik, semakin gembira. Maka jadilah macam tu. Kalau nak balik, semakin hampir dengan Allah, semakin gembira kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana rasa nak berjumpa dengan Allah Taala. Sahabat-sahabat Nabi yang menangis ketika nak mati, ada di kalangan mereka yang diberi pilihan. Bahkan Nabi SAW diberi pilihan, nak hidup bersama dengan sahabat lagi ke nak berjumpa dengan Allah Taala. Lalu Nabi memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita memang kita rasa takut sebab kita tidak ada bekalan. Tidak ada bekalan, maka tidak dapat kita tumpulah kepada akhirat dan pastikan dunia itu kita ambil juga sekadar keperluan kita dan jangan jadikan dunia itu penghalang untuk kita melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata ingat, kalau hati zahir kerja dunia, akhirat pun hati pun batin kita pun nak kepada dunia, kamu tidak akan dapat buat ibadat dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benar ibadat. Tak mampu kamu. Kerana kita mempunyai hati yang satu saja. Dan ada pun apabila zuhud ini dengan arti kata berpaling daripada sesuatu. Itu maksud asal daripada bahasa, berpaling daripada sesuatu, ataupun dengan bahasa mudahnya zuhud ini kita kata tidak terpedaya. Tidak terpedaya dengan kehidupan dunia dan juga meletakkan akhirat di dalam hati. Orang yang zuhud adalah orang yang akhiratnya di dalam hati. Bukan bermakna orang zuhud itu ada orang miskin, tidak. Kalau kita kaya sekalipun, tetapi hati kita hati akhirat, pemikiran kita pemikiran akhirat, hati kita sentiasa ingat akhirat, walaupun kamu kaya, maka kamu adalah orang kaya yang zuhud. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seorang yang kaya raya.
Sahabat Nabi yang kaya, tapi dia dalam waktu yang sama dia adalah seorang yang zuhud. Mengambil sekadar perlu saja, yang selebihnya dibagikan pada Allah Subhanahu wa taala. Saidina Osman ibnu Affan, satu ketika dia berdagang, berniaga, kemudian dia pun nak balik ke Madinah. Kebetulan pada ketika itu Saidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Masa Saidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah, dapat berita daripada Saidina Umar Al-Khattab ada satu tempat di negara Baghdad, kalau tak silap, di negara Iraq sekarang ini mengalami masalah dipanggil kemelesetan ekonomi. Maknanya masalah kekurangan barang makanan. Kekurangan barang makanan. Jadi Saidina Umar Al-Khattab ni dapat berita mengenai di suatu tempat kurang barang makanan, di antaranya makanan asasi seperti gandum kurang. Tetapi Saidina Osman ni membawa balik gandum yang begitu banyak. Lalu Saidina Umar Al-Khattab mengarahkan supaya Saidina Osman melalui kota Baghdad untuk memberi bantuan di sana, dan supaya Saidina Osman ibnu Affan menjualkan gandumnya di kota Baghdad sana untuk membantu orang-orang yang susah di sana. Dan ketika Saidina Osman balik tu dalam keadaan Saidina Osman dah dapat untung yang berlipat kali ganda. Kemudian balik pula beli pula barang ni untuk nak jual di kota Madinah. Dalam keadaan dia dah untung dah ketika tu, sampai dekat kota Baghdad, berebut orang nak beli gandum. Yang nak beli gandum tu orang kita panggil tok peraih, maknanya toke-toke saja, sebab dia nak beli gandum dengan Saidina Osman, kemudian dia nak jual dengan orang lain. Lalu dalam keadaan tu orang berebut, saya nak bayar 1000 dirham, saya nak bayar 2000, 3000, ibaratnya macam tu lah. Maka menawarkan dengan tu, kalau Saidina Osman terima, pasti berlipat kali ganda. Lalu Saidina Osman menawarkan harga yang sangat tinggi, yang Saidina Osman menyangka bahawa orang ni tak ada boleh bayar. Lalu orang pun terkejut. Saidina Osman nak untung banyak, seorang pun tak mampu nak beli. Maka Saidina Osman kata, tidak, sebenarnya aku nak beri pada jalan Allah. Maka ambillah gandum ini, beri kepada semua orang-orang yang susah di kota Baghdad ini. Sebab apa? Sebab dia dah untung banyak dah. Dia dah untung banyak dah. Dan dia dah cukup dah untuk keperluan dia. Yang lebihnya dia bagi untuk Allah dan juga Rasul. Inilah dia yang dikatakan orang yang zuhud. Bukan kata orang yang zuhud ni sebab dia tak ada harta, dia kena pakai kenderaan yang buruk-buruk saja. Tidak, tetapi orang yang zuhud adalah orang yang hatinya mengingati Allah Ta'ala, walaupun dunia di dalam genggaman dia. Dunia dalam genggaman dia, tetapi tetap mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata, zuhudlah engkau, zuhudlah kita. Zuhud kita kalau boleh gini, kita ambil sekadar yang perlu kita saja. Alhamdulillah Allah Ta'ala dah beri kenderaan yang baik-baik. Alhamdulillah Allah Ta'ala dah beri rumah yang baik-baik untuk kita. Jadi sebelum pada itu kita nak pilih, nak fikir harta kita yang banyak. Harta kita yang banyak. Bila harta kita yang banyak ni, kecukupan keperluan kita sudah cukup, maka banyakkanlah menginfakkan harta pada jalan Allah. Sebab apa? Sebab bila kita menginfakkan harta pada jalan Allah, itulah bekalan kita dekat negeri akhirat. Sahabat-sahabat Nabi yang kaya-kaya semua infak fisabilillah. Kerana apa? Kerana mereka faham ini mereka buat untuk akhirat. Dan kita rugi manusia yang kaya, tetapi sedikit pun tidak menyimpan untuk bahagiannya dekat negeri akhirat. Maka dia kata, zuhudlah, apabila zuhud engkau padanya, pada dunia. Bila kita zuhud pada dunia, maka dapat selesai engkau dengan zahir engkau dan batin engkau. Kita akan, bila kita zuhud, alhamdulillah, ada cukup-cukuplah ada ni, alhamdulillah kita bersifat qanaah, dan kita pun tidak sifat tamak. Apa yang ada kita cukup, yang lebih kita infak fisabilillah, maka mudah bagimu ibadat akan haknya, akan sebenar-benarnya. Jadi mungkin kita sekarang ini payah nak menumpukan kepada ibadat. Di antara kita payah nak tumpukan ibadat kerana hati kita masih lagi ingat perkara-perkara dunia selain daripada Allah Ta'ala. Jadi oleh itu kita kena hidup zuhud. Macam mana nak hidup zuhud? Hidup zuhud ni janganlah kita memikirkan yang lebih daripada apa yang kita ada. Seandainya apa yang kita ada ini sudah cukup, jangan kita memikir lebih. Kerana Nabi menggambarkan bahawa manusia ni kalau dia mari sifat tamak, kalau diberi 2 lembah emas, tak cukup nak 3 lembah emas. Tak cukup kita.
Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Binasa orang yang suka membanyak-banyakkan. Kalau membanyak-banyakkan pahala itu tidak mengapa, tetapi membanyak-banyakkan harta, yang mana harta ini melalaikan mereka hatta zurtumul maqabir, sehinggalah mereka menziarahi kubur-kubur ataupun sehinggalah mereka masuk kubur. Kerana orang dah sifat tamak, tak cukup. Kita dapat banyak mana pun tak cukup. Akhir sekali yang kaya pun menderita kekayaan dia. Sebab apa? Hati selalu memikir, kenapa tak cukup, kenapa tak cukup, kenapa tak cukup. Jadi kita jangan mengikut hawa nafsu. Kadang-kadang bila harta besar, nafsu pun jadi besar. Nak rumah pun besar, kenderaan pun besar, habis besar belaka. Tetapi ibadat kecil saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tumpulah ibadat. Cukuplah kita selama ni tumpuk ibadat pada Allah taala dan tadah doa pada Allah, munajat pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, jadilah aku orang yang zuhud di atas muka dunia. Minta pada Allah taala, jangan engkau lalaikan kepadaku dengan dunia yang ada pada diri. Minta Allah taala jangan lalaikan kita. Batu orang-orang dulu orang yang faham dia takut. Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang yang sangat zuhud. Abu Darda, seorang yang zuhud. Muawiyah bin Abi Sufyan bagi harta. Dia mengajar dalam satu kuliah Abu Darda ni, di antaranya Muawiyah ada. Muawiyah Gubernur masuk majlis ilmu, lalu Gubernur tadi menangis bila dihuraikan oleh Abu Darda dalam majlis ilmu dia. Menangis. Lalulah Abu Muawiyah bin Abi Sufyan nak menguji dia, ambil harta yang banyak beri pada dia. Harta banyak dia ambil, bukan tidak ambil. Tetapi dalam waktu yang sama, malam itu juga dia menginfakkan harta fisabilillah. Tak tidur malam dia kerana dapat harta banyak. Sebab apa? Pergi cari orang miskin, seorang cari miskin. Dapat tahu orang miskin, bagi. Muawiyah duk sangka cakap sedap, WPT bahan hantar bagus.